Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, yang kami muliakan, yang kami kasihi, iaitu pensyarah kami Tuan Haji Muhammad Yusuf bin Abdullah. Seterusnya sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Tajuk ataupun isu yang akan kami bentangkan melalui subjek profesionalisme perguruan ini ialah isu pelanggaran etika dalam kalangan guru. Sebelum saya meneruskan pembentangan, ingin saya memperkenalkan barisan yang terdiri daripada kumpulan kami. Yang pertama ialah Ustaz Muhammad Afif bin Rosli. Yang kedua ialah saya, Ahmad Akmal bin Abdullah, dan seterusnya Ustaz Ahmad Asri bin Akhruddin. Okey. Sebelum kita meneruskan lebih lanjut berkenaan dengan apa nama kita panggil pembentangan kita pada kali ini, kita akan melihat pertama sekali ialah isu yang akan kita bentangkan. Yang pertama ialah pengenalan, seterusnya definisi etika dan undang-undang. Yang ketiga ialah isu yang kami pilih, isu guru yang dipilih. Yang keempat ialah peranan perundangan dalam menangani isu. Yang kelima ialah solusi dan cadangan, dan yang terakhir ialah penutup. Okay. Oleh itu, marilah pertama sekali kita lihat pertama sekali ialah isu yang akan kami bentangkan, iaitu pengenalan. Pengenalan untuk yang pembentangan kami. Okay. Guru, pengenalan yang itu poin yang pertama ialah guru merupakan pelaksana dasar kurikulum yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu yang pertama sekali kita kena tahu bahawa guru ini adalah pelaksana yang pelaksana apa, dasar kurikulum yang kita telah dibangunkan oleh KPM. Baik, yang kedua, tujuan pelaksanaan kurikulum adalah untuk membangunkan modal insan selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, tujuan pelaksanaan kurikulum ini adalah untuk kita membangunkan, yang pertama sekali adalah modal insan. Modal insan selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ketiga ialah guru merupakan role model kepada pembentukan akhlak dan sosial murid. Jadi guru ni adalah satu kita panggil sebagai contoh tauladan ataupun penunjuk akhlak ataupun role model kepada pembentukan akhlak anak-anak ataupun pelajar-pelajar. Jadi segala perlakuan guru yang menyalahi etika, segala perlakuan ni sama ada baik atau buruk, dan juga yang menyalahi etika keguruan akan menyebabkan konsep guru sebagai role model ni akan disahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya yang tadi anda membentangkan berkenaan dengan pengenalan. Jadi, insya-Allah diperkenalkan diri saya dahulu. Saya Muhammad Afif bin Rosli akan membahaskan dan membincangkan berkaitan dengan definisi pada hari ini, insya-Allah definisi yang merujuk kepada etika dan juga undang-undang yang mana berkaitan dengan isu-isu keguruan ini, insya-Allah. Baik, kita melihat dahulu berkaitan dengan etika. Apakah yang dimaksudkan dengan etika? Iaitu yang dibincangkan oleh ahli falsafah merujuk kepada peraturan perilaku dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain, yang mana ahli falsafah ini mengatakan bahawa etika ini merujuk kepada peraturan yang berkaitan dengan perilaku dan juga adat kebiasaan manusia, yang mana mereka itu ada wujudnya pergaulan antara satu sama lain.
Yang kedua, aturan itu merangkumi perkara yang benar dan juga yang salah. Yang mana etika ini merangkumi dua perkara, iaitu perkara yang betul dan perkara yang tidak betul. Benar dan juga dan salah. Benar di sisi undang-undang maupun salah di sisi undang-undang. Begitu juga boleh diambil dalam agama juga. Benar di sisi agama, salah di sisi agama. Okay, kemudian etika diambil daripada perkataan Yunani, iaitu ethos, merujuk kepada maksudnya iaitu norma-norma ataupun kita juga boleh katakan sebagai nilai-nilai dan juga kaedah-kaedah, dan juga kita mengambil sebagai ukuran-ukuran untuk tingkah laku manusia yang baik. Maknanya etika ini dia merujuk kepada kalau ikut perkataan Yunani itu dia ada banyak maksud, iaitu norma-norma yang kita sebutkan tadi, nilai, kaedah, serta juga merujuk kepada ukuran, yang mana ukuran itu kita nak melihat tingkah laku manusia yang baik. Kita menjadi pengukur adakah tingkah laku manusia ini baik ke ataupun kurang baik. Seterusnya, dalam American College Dictionary pada tahun 1964 yang mengatakan, yang menulis berkaitan dengan maksud etika, yang mengatakan bahawa etika merujuk kepada prinsip-prinsip moral yang merangkumi ilmu tentang kebaikan dan sifat daripada kebenaran. Ini yang disebut dalam dictionary ataupun kita kata sebagai kamus yang ditulis pada tahun 1964. Kemudian Niki 2009 ada juga menyebut bahawa etika adalah pedoman perilaku yang dikenal pasti dengan tindakan-tindakan manusia pada bahagian yang tertentu. Okey. Baik, dari sudut pandang Islam juga, kami juga mengambil maksud etika atau penjelasan berkaitan dengan etika ini dari sudut pandang Islam, yang mana ia adalah merujuk kepada tingkah laku. Yang mana Islam ini bila mengatakan tentang etika, ia akan menyebut tentang tingkah laku yang betul. Yang betul yang mana ia berasaskan kepada Al-Quran. Ini apabila Islam memberikan pentakrifan atau memberikan makna ataupun memberikan definisi berkaitan dengan sesuatu perkara, ia akan merujuk kepada berasaskan Al-Quran, yang mana Al-Quran menjadi asas kepada setiap perbincangan yang berkaitan dengannya, dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dapat kita fahami bahawa dari sudut pandang Islam ini, apa-apa perbuatan yang baik ataupun tindakan yang baik, perangai, sifat, akhlak yang mana itu mesti berasaskan kepada Al-Quran dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pula kepada definisi undang-undang. Definisi undang-undang ini yang pertama merujuk kepada peraturan yang mempunyai kaitan dengan tingkah laku, yang mana undang-undang ini mesti ada berkaitan dengan tingkah laku manusia ataupun prosedur yang dibentuk oleh masyarakat secara adat, perjanjian ataupun ditetapkan oleh kuasa autoriti ataupun pihak pemerintah. Yang mana undang-undang ini adalah peraturan, yang mana peraturan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, yang mana perkara itu dibentuk oleh masyarakat secara adat. Secara adatnya menjadi persetujuan antara mereka. Begitu juga dengan perjanjian antara dua pihak ataupun antara pemerintah dengan rakyat, dan begitu juga dengan ditetapkan oleh kuasa autoriti, yang mana kuasa autoriti ini dibentangkan di parlimen dan dibahaskan dan dibincangkan dan disetujui oleh ahli parlimen. Kemudian juga dikenali sebagai satu set prinsip atau peraturan yang boleh mentadbir sesuatu kelompok masyarakat ataupun komuniti yang dikuatkuasakan oleh badan autoriti, sama ada politik ataupun sistem guaman. Jadi undang-undang juga kita melihat kepada satu prinsip, satu set ataupun satu perkara, peraturan yang mana ia boleh mengawal masyarakat dari segi akhlaknya, perbuatannya, sesuatu perkara mereka boleh buat ataupun tak boleh buat,
yang mana yang ni perkara ini dikuatkuasakan oleh badan autoriti, sama ada daripada lapikan politik ataupun dalam sistem guaman. Okey, seterusnya peraturan juga dikenali sebagai peraturan ataupun prinsip yang mana ia mengendalikan sebahagian sistem guaman seperti undang-undang cukai, jenayah dan juga lain-lain. Begitu juga dengan undang-undang, dia juga ada mengawal perkara-perkara yang berkaitan dengan sistem yang terdapat dalam sistem guaman seperti undang-undang cukai, jenayah dan lain-lain lah. Ini rujukan yang kami rujuk berdasarkan kepada Free Online Dictionary. Okey, kita masuk kepada isu yang mana isu berkaitan dengan etika yang terdapat dalam kalangan guru. Yang mana isu yang kami pilih adalah isu yang besar yang terlibat dalam kalangan guru besar, iaitu guru besar terima rasuah, yang mana perkara cerita ini direkodkan di akhbar Sinar Harian, yang mana jenayah ini berlaku di Kuantan ataupun di Pahang. Okey, sinopsis berkaitan dengan cerita ini adalah 3 pertuduhan rasuah, yang mana kalau kita merujuk kepada dalam akhbar itu, guru besar ini terlibat dalam jenayah 3 pertuduhan rasuah, yang mana kesemua sekali berjumlah 6,918. Okey, kemudian bagaimana berlakunya rasuah ini, iaitu bermula dengan suapan itu adalah sebagai imbuhan. Suapan itu adalah sebagai imbuhan kepada kelulusan tender pembekalan makanan di sekolah. Jadi guru besar ini menerima satu kita katakan satu suapan untuk meluluskan tender untuk pembekalan makanan di sekolah. Kalau sebenarnya merujuk kepada undang-undang memerlukan kepada penapisan, begitu juga dengan beberapa syarat yang lain. Jadi mungkin disebabkan beberapa suapan menyebabkan tertuduh ini meluluskan dengan mudahlah untuk pembekalan makanan di sekolah ini. Jadi Seksyen 165 Kanun Kesisaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali jika dapati bersalah. Jadi sekiranya guru ini didapati bersalah dalam menerima rasuah ini, dia boleh dihukumkan penjara selama dalam tempoh 2 tahun lah, ataupun dengan denda bayaran dengan sekian jumlah yang ditetapkan oleh pihak mahkamah. Kemudian dalam prosiding itu, Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM Siti Sarah Zainal Abidin menawarkan ikat jamin 10,000 dengan seorang penjamin terhadap tertuduh. Jadi ada berlakunya di situ nak menawarkan ikat jamin lah. Kemudian bagaimanapun tertuduh yang tidak diwakili peguam memohon agar ikat jamin dikurangkan atas alasan isteri tidak bekerja dan seorang anaknya masih bersekolah serta mempunyai komitmen bulanan yang tinggi. Jadi tertuduh yang dituduh menerima rasuah ini meminta ataupun merayu kepada pihak mahkamah untuk dikurangkan jumlah ikat jamin itu kerana disebabkan beberapa faktorlah seperti isteri tidak bekerja dan mempunyai seorang anak yang masih bersekolah. Okey, sekadar itu saja daripada saya. InsyaAllah seterusnya akan dibahaskan dan dibincangkan oleh sahabat saya, insyaAllah. Kemudian kita lihat kepada peranan perundangan dalam menangani isu ini. Okey, seperti yang kita sedia maklum bahawa perkara-perkara yang melibatkan rasuah ini akan dikendalikan oleh satu bentuk atau satu badan yang kita sebut sebagai Badan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, untuk menyiasat ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan rasuah.
Jadi untuk itu kita kena maklum, kita kena tahu bahawa apakah fungsi SPRM itu. Fungsi SPRM diperuntukkan di bawah Seksyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, iaitu yang pertama fungsinya adalah menerima dan menimbangkan apa-apa aduan tentang perlakuan kesalahan. Jadi apa-apa saja yang diterima melibatkan aduan daripada pengadu, maka SPRM akan mengambil ataupun mendapatkan maklumat yang lengkap daripada si pengadu itu. Dan yang kedua ialah mengesan dan menyiasat. Apabila sudah menerima aduan, maka perkara yang kedua dia lakukan adalah mengesan dan menyiasat sama ada perkara itu benar ataupun tidak benar. Jadi apa-apa kesalahan yang disyaki di bawah Akta SPRM 2009, apa-apa percubaan yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 dan apa-apa komplot yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta 2009. Jadi tugas SPRM ini tidak ada panggil pilih kasih, tidak ada pilih kasih lah, sama ada semualah pihak yang tidak terkecuali untuk mendapatkan menerima siasatan daripada SPRM, sama ada dari sudut kerajaan ataupun dari sudut penjawat awam dan sebagainya. Untuk kesalahan isu ini, maka kesalahan di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan Akta 574 yang memperuntukkan hukuman penjara selama tempoh 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali jika didapati bersalah. Bagaimanapun hakim memutuskan hukuman denda RM5,000 setiap satu pertuduhan. Jika gagal membayar, maknanya dia ada 3 pertuduhan. Jadi dia perlu membayar sebanyak RM15,000 jika dia ingin mendapatkan kad jamin lah. Jika dia gagal membayar denda tu, maka dia akan dikenakan hukuman 6 bulan penjara dan sijil simpanan premium bernilai RM20,000 dilucutkan hak kerajaan Malaysia kepada SPRM. Maka itu adalah satu kesan ataupun efek yang sangat besar kepada kita selaku penjawat awam jika telah melanggar etika dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan terutamanya. Okey, itulah saja pembentangan saya pada kali ini. Seterusnya kita sambung kepada sahabat kita yang seterusnya untuk menyampaikan pembentangan solusi dan cadangan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati pada Tuan Haji Yusof dan rakan-rakan yang lain. Saya Ahmad Asri bin Ahmad Akhirdin akan membentangkan tajuk kecil iaitu solusi dan cadangan daripada isu yang kami bawakan, iaitu guru-guru yang terlibat dengan rasuah. Yang pertama sekali adalah pihak pentadbir sekolah haruslah mempertingkatkan lagi sistem pemantauan, iaitu monitoring dan susulan yang sedia ada supaya lebih berkesan dan cekap dalam pemantauan terhadap guru-guru di sekolah agar isu salah laku di kalangan guru dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, jika guru terbabit masih ingkar, maka beberapa tindakan perlu dilakukan. Antaranya, yang pertama adalah dengan amaran. Pengetu atau guru besar boleh memberikan teguran atau amaran kepada guru yang cuai atau didapati tidak bertanggungjawab untuk diberikan kesedaran. Amaran tersebut boleh direkodkan dalam rekod perkhidmatan. Hukuman seperti ini boleh menjejaskan urusan naikkan pangkat guru tersebut. Dengan ini, maka guru-guru akan sentiasa mengambil ingatan dan sentiasa berwaspada sekiranya mereka ingin melakukan ataupun mengambil rasuah. Mereka akan berfikir banyak kali lah untuk mengambil atau membuat perkara yang
tidak sepatutnya lah, iaitu mengambil rasuah. Yang kedua adalah tangguh pergerakan gaji. Hukuman tangguh pergerakan gaji boleh dikenakan ke atas guru-guru yang ingkar perintah, tidak bertanggungjawab atau terlibat dalam gejala rasuah oleh jawatan kuasa tata tertib yang berkenaan. Tangguh pergerakan gaji boleh dilaksanakan bagi tempoh 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan. Bermaksud guru tersebut tidak akan berhak mendapat pergerakan gaji seperti yang ditetapkan oleh pihak jawatan kuasa tata tertib. Melalui tindakan ini, maka ia akan membuatkan seseorang guru itu untuk berfikir sekira dan mengambil satu tindakan yang sepatutnya lah sekiranya adanya seseorang yang ingin merasuah mereka. Tindakan seterusnya adalah dengan tindakan turun gaji. Sekiranya guru didapati bersalah bagi kes seperti penyalahgunakan kuasa, pecah amanah, jawatan kuasa tata tertib yang berkenaan boleh mengenakan hukuman turun gaji ke atas guru tersebut mengikut peruntukan yang berikut, iaitu gaji itu hanya boleh diturunkan secara berdata dalam peringkat gaji yang sama. B. Penurunan gaji itu tidak boleh melebihi 3 pergerakan gaji. C. Tempoh hukuman itu tidak boleh melebihi kurang daripada 12 bulan, tetapi tidak boleh melebihi 36 bulan pada mana-mana satu masa. Hukuman tata tertib seperti ini boleh menjelaskan urusan kenaikan pangkat semasa dalam perkhidmatan. Seterusnya, turun pangkat. Guru-guru atau pegawai pendidikan yang disampaikan kesalahan seperti tidak amanah, tidak jujur, terlibat dengan gejala rasuah atau kes yang boleh menggugat integriti perkhidmatan awam, jawatan kuasa tata tertib yang berkenaan boleh mengenakan hukuman turun pangkat. Dan selain itu, buang kerja. Semasa dalam perkhidmatan, jika ada guru tersebut yang disabitkan kesalahan jenayah oleh mahkamah, maka guru tersebut atas sebab-sebab demi kepentingan awam boleh dibuang kerja. Kita semaklum bahawa sekira guru itu terlibat dalam kes mahkamah ataupun seperti hal lain lah, iaitu gejala rasuah ataupun tangkap haluat, sekiranya mereka dah terlibat dengan mahkamah, mereka juga boleh dikenakan wang kerja. Seterusnya, pada masa yang sama, rakan sejawat juga perlu sentiasa saling memberikan peringatan dan nasihat agar tidak terjurus daripada terlibat dalam kes salah laku, iaitu kes yang kita fokuskan ini, iaitu pengambilan rasuah lah di kalangan guru. Tak kira lah guru pihak bertabir ataupun guru biasa lah. Biasanya yang ambil rasuah ini adalah pentadbir yang melibatkan urusan dengan orang luar atau agensi luar. Menurut Syed Ismail 2010, kita perlu sama-sama menjaga nama baik profesion perguruan supaya pelanggan dan stakeholder kita berasa berpuas hati dan kehendak mereka yang sah dapat dipenuhi. Beliau juga menyatakan bahawa sebagai seorang guru yang beraccountability terhadap rakan, kita hendaklah sentiasa berusaha membantu rakan sejawat, terutamanya mereka yang baharu dalam terlibat dalam profesion perguruan ini. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa tugas kita sebagai guru sebenarnya tidak terhad kepada murid. Ibu bapa, masyarakat dan negara kita sebenarnya mempunyai tanggungjawab untuk melindungi dan menjaga nama baik rakan sejawat kita yang berkecenderung untuk melakukan tindakan terpesong agar kewibawaan profesion
bagi orang ini tidak tercela. Okeylah, apa yang saya dengar pun pepatah, kalau kita berkawan dengan seseorang, berkawan dengan orang yang baik, maka kita dapat wangi lah. Kalau kita berkawan dengan orang yang sebaliknya, maka semestinya bau busuk lah yang kita dapat. Oleh itu, rakan sejawat juga main peranan lah dalam situasi ini. Kalau tidak, kita tidak saling mengingatkan antara rakan sejawat kita, kemungkinan mereka akan terus terpesong. Kalau dia dah masuk satu benda yang tidak elok tu sikit, lama-lama dia, kalau kita tak nak tarik dia ke satu tempat yang elok, maka dia akan terjerumus. Oleh itu, sebab itu setiap orang guru di negara kita sebenarnya mempunyai peranan masing-masing dalam memastikan kesalahan laku berhenti dari terus berlaku dalam kalangan pendidik. Sebagai seorang guru yang bertanggungjawab, kita sepatutnya sentiasa bermuhasabah dan membuat reflektif diri maknanya apa yang dilakukan oleh kita semualah sebagai seorang guru. Dengan cara ini, kekuatan dan kelemahan diri akan dapat dikenalpasti dan dibaiki dengan kadar yang cepat. Ia juga menimbulkan sedaran untuk menjadikan diri individu berkembang ke arah lebih baik. Itu saja. Seterusnya, secara kesimpulannya, kerjaya sebagai seorang guru adalah satu kerjaya yang cukup mencabar. Lebih lagi pada zaman sekarang inilah, berbagai tanggungjawab ataupun accountability yang harus seseorang guru itu pikul. Banyak pengorbanan yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam memberikan sesuatu yang terbaik pada murid dan pelajar. Sesuatu yang positif perlu dilakukan segera oleh pihak kerajaan, pentadbiran sekolah dan juga guru sendiri bagi mengelakkan punca-punca tingkah laku negatif seperti tingkah laku kemudian kami bawakan, iaitu isu rasuah ataupun isu rasuah di kalangan guru lah, terutamanya pada pentadbir lah. Ini perlu bagi menegakkan perkara-perkara negatif ini akan membawa kesan yang lebih buruk sekiranya dibiarkan berterusan. Antaranya pihak kerajaan atau pihak sekolah boleh menjalankan pelbagai kempen dan juga bengkel-bengkel kesedaran lah mengenai ancaman ataupun tindakan yang akan dikenakan kepada guru-guru yang mengambil rasuah ini. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.